Saya Nur Effendi Mokhtar. Saya tuan punya kucing gemuk. Saya telah diperkenalkan oleh Encik Zaim Ecobag ni lebih kurang 6 ataupun 7 bulan yang lepas. Salah satu daripada pengguna awal lah. Okay. Sebelum ni saya menggunakan pasir kucing. Saya pun ada juga menggunakan kayu pasir daripada pellet kan. Cuma banyak sangat perbezaan dia di antara pasir dengan penggunaan Ecobag ini, terutama sekali dari segi macam bau dia, bau yang dikeluarkan daripada pasir tu kan macam dia bergumpal-gumpal, lepas tu dia bau, kita kena nak buang dia pun, so kita kena buang, kita tak boleh buang kat tandas. Lepas tu pasir ni pun ada bahan-bahan kimia yang mungkin tidak sesuai untuk kucing. Dan juga bila gunakan pasir ni yang saya dapati selalunya kita terpaksa ada satu alas sebab pasir kucing tu sendiri akan bersepah. Bila kucing tu jadi bersepah, mengata-ngata. Jadi dengan Ecobag ni, pertama sekali yang saya dapati yang nampak sangat dia punya impact dia dari segi bau dia. Kita tengok pasir kucing ni, bau dia memang ada banyak perbezaan. Bau dia kurang. Bau dia kurang. Jadi memang tak perlulah kita menggunakan bikarbonat ke apa ke, ubat-ubat untuk mengurangkan bau. Dia boleh bau tu boleh diabsorb oleh hampas kelapa sawit. Di samping itu, lagi kita tengok ni, lagi satu yang saya daripada najis daripada pasir, daripada kucing itu, kita boleh buang di dalam toilet. Because dia bahan-bahan semua jadi kan. Jadi so dia adalah cara kita ambil, kita scoop najis tu dan kita tuang dan kita flush. Jadi kita tak perlu untuk kan macam buang semua. Jadi itu dah menyenangkan saya lah. Kan, kalau tidak satu masalah pula nak kena bungkus, nak kena apa. Jadi nak buang pasir kucing yang satu azab jugalah untuk kami, untuk saya lah, seperti saya kan. Jadi yang ini memang senang, kita tak perlu lagi nak tu. Dan lagi satu, setelah semua najis-najis itu kita dah flush, jadi kompos bahan-bahan tu dia kalau boleh kita cadangkan, macam dicadangkan. Kita menggunakan 2 layer tempat bekas najis tu. Jadi yang bahan kompos habuk-habuk daripada Ecobag ini, dia punya bahan-bahannya, hampasannya itu boleh juga digunakan. Macam saya ni berkebun, saya ada greenhouse, jadi kita boleh gunakan untuk pokok-pokok, pokok-pokok buah, pokok-pokok bunga kan. So dia sangat subur lah, sebab kebanyakan pasir-pasir tanah yang baja ada ni pun dia campur dengan hampas kelapa sawit kan. Jadi kita boleh gunakan, ada pasir dia campur tanah tu, pasir yang sayur tu campur tanah, ada hampas kelapa sawit, ada macam-macam bahan organik lah. Jadi ini maknanya kita terus directly ambil daripada bahan organik tu, kita letak je kat pokok. Pokok-pokok bunga. Jadi kita tak membazir lah kan. Tak ada lagi satu masalah pula. Macam kami pun ada masalah bila kita nak buang tu, kita balut, kita dah bungkus, nak buang tu pun dekat nanti majlis perbandaran pun dia memilih. Dia kata kalau ada najis pun kadang dia tak nak. So kita kena balut banyak berlapis-lapis kan nak buang. Jadi yang ini I think masalah yang boleh diselesaikan secara semula jadilah kan. Jadi inilah salah satu daripada yang saya dapat, maknanya memang benda-benda yang sangat positif daripada penggunaan Ecobag ini. Di samping itu juga, kalau kita tengok pellet, saya pun ada gunakan pellet kan. So pellet daripada kayu pine, salah satu kompetitor dia lah, tapi banyak perbezaan. Kayu pine dengan sawit banyak beza. Beza dia pertama, kayu pine tu you tak boleh letak kat pokok. Dia tak boleh digunakan untuk sebagai baja sampingan di pokok-pokok. Yang kelapa sawit dia boleh digunakan. Hampasnya boleh digunakan di pokok-pokok. So itulah yang perbezaan yang sangat ketara. Untuk perbezaan di antara bahan organik lain, seperti pine ke ataupun ada bahan-bahan lain dengan Ecobag ni. So saya syorkan sangatlah kepada pengguna-pengguna kucing. Macam Min ni pun dia pun suka juga kan, dia tak ada masalah. Alhamdulillah, saya dah sampai sekarang 3 ekor kucing saya
dah menggunakan EcoBit sepenuhnya. Jadi saya rasa ini memang sesuai lah untuk menggunakan EcoBit.